Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Kita mulakan dengan keputusan asli Liga Perdana Inggeris. Chelsea menang tipis 1-0 ke atas pasukan Fulham. Manchester City berjaya comeback dengan pasukan Newcastle United 3-2. Dan berikut adalah kedudukan semasa Liga Perdana Inggeris. Chelsea menang lagi. Chelsea berjaya mengekalkan momentum kemenangan mereka setakat ini apabila berjaya mengalahkan pasukan Fulham 1-0 pada malam tadi. Fulham turun ke Stamford Bridge dalam misi untuk memecahkan rekod buruk mereka selama 20 perlawanan tanpa menang di sana. Bagaimanapun masih lagi kekal tanpa menang sehingga perlawanan semalam. Kedua-dua pasukan saling membalas serangan tetapi buntu untuk memperoleh gol sehinggalah satu kesilapan dilakukan oleh pemain pasukan Fulham yang menjatuhkan Raheem Sterling dalam kotak penalti yang menyebabkan pengadil tanpa ragu-ragu menghadiahkan sepakan penalti kepada tuan rumah. Cole Palmer diberikan tugas untuk menyempurnakan sepakan penalti tersebut melakukannya dengan penuh bergaya untuk memastikan Chelsea berkelebihan satu gol di depan sebaik saja sebelum separuh masa pertama tamat. Babak kedua berlangsung dengan kebutuhan masing-masing untuk mencari gol ataupun menambah gol dan keputusan kekal sehingga tamat perlawanan. Chelsea 1, Fulham 0. Kevin De Bruyne pacu kebangkitan pasukan Manchester City di St James Park berdepan dengan pasukan Newcastle United lebih-lebih lagi di laman mereka sendiri. Bukanlah satu tugas mudah untuk juara treble musim lalu, iaitu pasukan Man City pada awal pagi tadi. Kehadiran semula KDB nyata memberikan kelebihan buat pasukan City apabila pemain tersebut yang merencanakan kebangkitan untuk menang 3-2 mengatasi anak buah Eddie Howe pada awal pagi tadi. City terlebih dahulu membuka jaringan menerusi Bernardo Silva yang menjaringkan gol cantik pada minit ke-26. Tersentak dengan itu, tuan rumah pula mengadakan usaha untuk terus memberikan saingan dan hasilnya, dua jaringan pantas yang dilakukan oleh Alexander Isak dan juga Anthony Gordon pada minit ke-35 dan juga 37 berjaya meletakkan mereka di depan dengan kedudukan 2-1. Bermula babak kedua, City tetap tenang mengatur gerakan untuk mencari gol penyamaan dan hasilnya, Kevin De Bruyne berjaya meledak gol pada minit ke-74 hasil bantuan daripada Rodri. Ketika perlawanan dilihat seakan-akan berakhir dengan keputusan seri, satu hantaran cantik berjaya dilakukan oleh Kevin De Bruyne untuk mencari Oscar Bob yang baru saja masuk menggantikan Jeremy Doku untuk dia melakukan jaringan pasukan pada minit ke-91 sekaligus menjadikan gol kemenangan buat mereka pada awal pagi tadi. City kini berjaya merapatkan juara mata kepada hanya 2 mata dengan pendahulu Liga iaitu pasukan Liverpool yang kini mengumpul 45 mata. Inter Milan belasah pasukan Monza 5-1 untuk kukuhkan kedudukan selaku pendahulu Serie A. Beraksi di tempat lawas semamanya tidak memberikan apa-apa tekanan buat pendahulu Serie A pada ketika ini iaitu pasukan Inter Milan apabila mereka berjaya membelasah pasukan Monza dengan jaringan 5-1 pada awal pagi tadi. Hakan Calhanoglu dan juga Lautaro Martinez masing-masing berjaya meledak 2 gol dan satu lagi jaringan melalui jaringan Marcus Thuram pada lewat perlawanan. Monza berjaya memperoleh 1 gol Saguati menerusi Matteo Pessina yang juga menerusi sepakan penalti. Inter kini semakin selesa mendahului Serie A dengan 51 mata, semakin jauh meninggalkan pasukan Juventus yang kini mengumpul 46 mata, tetapi berpotensi untuk mengurangkan juara mata itu kerana Inter sudah bermain 20 perlawanan, manakala Juventus belum lagi bermain perlawanan ke-20 mereka. Kehadiran semula Jadon Sancho bantu Dortmund untuk raih kemenangan pada awal pagi tadi. Kehadiran semula Jadon Sancho bersama dengan pasukan Borussia Dortmund nyata menjadi tumpuan apabila dia berjaya membantu pasukannya untuk memastikan kemenangan 3-0 ke atas pasukan Darmstadt pada awal pagi tadi. Ini juga merupakan kemenangan pertama Dortmund selepas 8 perlawanan apabila mereka hanya berjaya mencatatkan 6 keputusan seri dan 2 kali tewas dalam semua kejohanan yang mereka sertai setakat ini. Kemenangan awal pagi tadi itu sudah semestinya memberikan semangat untuk mereka terus bangkit memburu kemenangan dalam aksi seterusnya nanti. Dortmund berjaya membuka jaringan pada minit ke-24 menerusi Julian Brandt hasil bantuan daripada Jamie Bino-Gitars. Jadon Sancho yang masuk sebagai pemain gantian pada babak kedua tidak perlu menunggu lama untuk memberikan assist pertamanya dalam musim ini apabila membantu Marco Reus untuk menjadikan gol kedua pada minit ke-77. Yusufa Moukoko kemudiannya melengkapkan malang gemilang Dortmund dengan gol ketiga pada minit ke-90 untuk memastikan 3 mata penuh adalah milik mereka. Mason Greenwood mahu kekal di Getafe.
Pemain Manchester United, Mason Greenwood, telah mengeluarkan kenyataan di mana dia mahu terus kekal bermain bersama dengan Getafe sebaik saja tamat tempoh pinjamannya nanti. Greenwood yang baru berusia 22 tahun menyertai pasukan Getafe pada musim panas lalu dengan perjanjian selama 1 musim selepas dia dibebaskan daripada pertuduhan yang dikenakan ke atasnya sebelum ini. Greenwood kini menjadi pilihan utama di Getafe dengan merekodkan 5 jaringan serta 4 assist dalam 17 penampilan setakat ini. Walaupun dia menerima kad merah semasa Getafe tewas 2-0 kepada pasukan Rayo Vallecano pada awal bulan ini, Getafe tetap menzahirkan hasrat mereka untuk cuba mendapatkannya secara tetap nanti. Selain itu, pasukan Barcelona dan juga Atletico Madrid turut melihat perkembangan pemain itu sepanjang tempohnya di sana. Dia juga baru saja dinobatkan selaku pemain terbaik bulanan untuk pasukan Getafe dan itu sudah cukup untuk memberikan gambaran terkini tentang tahap prestasinya setakat ini. Kita jengah sebentar dengan keputusan beberapa aksi yang berlangsung di Piala Asia 2024. Kumpulan A, China seri tanpa jaringan dengan pasukan Tajikistan. Aksi kumpulan B, Australia menang 2-0 ke atas pasukan India. Uzbekistan juga seri tanpa jaringan dengan pasukan Syria. Kita ikuti pula perkembangan terkini jendela perpindahan pemain. Manchester United sedia lancar tawaran kepada pasukan Nice. Manchester United kini sudah bersedia untuk cuba mendapatkan pemain pertahanan pasukan Nice, iaitu Jean-Claude Todibo, dengan perlu membayar sebanyak 52 juta pound kepada pasukan tersebut. Walaupun berada di bawah pemilihan yang sama, mereka juga perlu melakukan urusan perpindahan mengikut syarat-syarat yang telah pun ditetapkan. Bruno Guimaraes boleh tinggalkan pasukan Newcastle United. Pemain tengah pasukan Newcastle United, Bruno Guimaraes, dibenarkan untuk meninggalkan pasukan sekiranya ada pasukan yang mampu membayar klausul perpindahannya yang berharga sekitar kurang daripada 100 juta pound. Dia kini sedang diperhatikan oleh pasukan Barcelona dan juga Real Madrid, tetapi kekarangan kewangan memungkinkan mereka untuk tidak melakukan apa-apa tindakan sepanjang bulan Januari ini. Arsenal alih tumpuan kepada penyerang pasukan Ajax. Arsenal dilaporkan berminat untuk mendapatkan penyerang pasukan Ajax, iaitu Brian Brobby, yang dilihat mampu untuk menguatkan lagi barisan serangan Mikel Arteta. Namun masih belum ada apa-apa gerakan daripada pasukan Arsenal setakat ini. Kenan Yildiz bukan untuk dijual. Juventus menegaskan yang pemain mereka iaitu Kenan Yildiz bukanlah untuk dijual dalam masa terdekat ini. Pemain itu kini sedang dipantau secara rapi oleh beberapa pasukan seperti Liverpool, Borussia Dortmund dan juga pasukan Leipzig, yang masing-masing sedang menanti peluang sesuai untuk mendapatkan pemain yang dianggarkan bernilai 30 juta pound itu. Dalam perkembangan lain, Juventus dikatakan sedang mempertimbangkan untuk membawa masuk bekas kapten pasukan Liverpool iaitu Jordan Henderson secara pinjaman daripada pasukan Al-Ettifaq. Spurs batal hasrat untuk dapatkan Conor Gallagher. Spurs sudah membatalkan hasrat mereka untuk cuba mendapatkan pemain tengah pasukan Chelsea, iaitu Conor Gallagher pada bulan Januari ini. Ini adalah disebabkan permintaan yang terlalu melampau daripada pasukan Chelsea. Joao Palhinha mahu sertai pasukan Barcelona. Joao Palhinha lebih gemar untuk menyertai pasukan Barcelona pada musim panas nanti berbanding menyertai pasukan Bayern Munich pada ketika ini yang sedang berminat dengannya. Newcastle di depan untuk dapatkan Ederson. Newcastle sedang mendahului saingan untuk cuba mendapatkan pemain tengah pasukan Atalanta, iaitu Ederson, mengatasi pasukan Manchester United yang dikatakan masih sedang berkira-kira untuk mendapatkan pemain tersebut. Paris Saint-Germain hampir dapatkan Gabriel Moscardo. Paris Saint-Germain kini sudah berada di fasa terakhir mereka untuk melengkapkan pemain daripada pasukan Corinthians, iaitu Gabriel Moscardo, sekaligus mengecewakan pasukan Barcelona dan juga pasukan Chelsea yang sudah lama meminati pemain tersebut. Itulah berita pada kali ini dan terima kasih sebab tonton sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solian. Assalamualaikum.